Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada video kali ini kita dapat bertemu lagi dan saya akan berkongsi satu info yang sangat menarik pada video kali ini, insya-Allah. Jadi pertama sekali kita kena faham bahawa sejarah kita sebenarnya telah dipadam oleh penjajah kerana mereka tahu sejarah kita merupakan sejarah yang sangat hebat, dan bila kita anak cucu ini dah tahu kehebatan, keagungan bangsa yang terdahulu iaitu moyang kita, maka mereka akan takut dan sebenarnya kita akan terjentik satu switch yang dipanggil sebagai kesedaran jiwa, yang mana jiwa sekarang, jiwa kita ini sedang mengalami ketidaktahuan yang mana satu harus kita ikuti untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. InsyaAllah video kali ini akan membincangkan satu topik yang agak menarik, iaitulah Bukit Piramid di Tanah Melayu. Di Tanah Melayu sebenarnya menyimpan pelbagai khazanah yang sangat-sangat berharga, yang mana tersembunyi jauh di dasar tasik ataupun sungai ataupun jauh di dasar tanah, di dasar bumi. Inilah yang menyebabkan satu persoalan, satu tanda tanya bahawa penjajah yang datang ke sini mereka gagal untuk dapatkan khazanah tersebut kerana khazanah tersebut diizinkan oleh mereka yang benar-benar layak dan berhak untuk memilikinya. Di Tanah Melayu, kebanyakan tempat mempunyai khazanah yang tersendiri, dan kita perlu faham bahawa sejarah kita ini sebenarnya adalah satu puzzle untuk kita susun supaya kita faham jalan ceritanya, dan kita faham juga bahawa keagungan bangsa kita adalah satu perkara yang harus kita ketahui mulai hari ini. Jadi di Tanah Melayu ini sebenarnya mempunyai pelbagai misteri, pelbagai rahsia dan pelbagai khazanah yang berharga. Kenapa penjajah, iaitulah Portugis yang datang ke Melaka, mereka mempunyai hasrat untuk menjejak ke Tanah Melayu. Mereka ingin menakluki Tanah Melayu yang sebenarnya tidak ada apa pun jika kita fahami betul-betul. Dan bila kita tengok balik sejarah, sebenarnya Portugis pergi menjajah Melaka ketika itu sebenarnya adalah untuk menghapuskan agama Islam yang sedang rancak ketika itu dan sedang mengembangkan syiar Islam ke seluruh Nusantara dan kawasan sekitarnya. Inilah yang mereka takutkan. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Namun tidak dilupakan juga kekayaan fizikal dari segi harta, dari segi teknologi, dari segi tumbuh-tumbuhan, dari segi macam-macam lagi, yang mana bangsa Melayu ketika itu adalah orang ataupun pihak nombor satu dunia yang mempelopori dunia ketika itu. Jadi saya bawakan satu kisah yang mana satu tempat ini menyimpan pelbagai misteri, yang menyimpan pelbagai cerita yang agak luar biasa daripada pelbagai orang, sama ada di luar Malaysia, luar Tanah Melayu ataupun di dalam Tanah Melayu itu sendiri. Mesti anda pernah dengar Tasik Chini, tasik mistik yang terletak di Chini, Pahang, Darul Makmur. Tasik ini bukanlah satu tasik yang biasa-biasa, kerana mengikut catatan sejarah, tasik ini merupakan satu kota purba yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekelip mata sahaja, dan kota ini sudah wujud pada ribuan tahun dahulu, 1000 tahun dahulu, yang mana kota ini adalah di bawah naungan Empire Khmer yang berpusat di Kemboja pada masa tersebut. Jadi kota purba ini bukan kota yang biasa-biasa, kerana ada satu kisah yang mana seorang pelancong daripada England datang ke Tasik Chini, dan dia sangat dan ingin tahu apakah yang ada di dasar Tasik Chini. Apa yang dia nak tahu adalah satu perkara yang sangat membahayakan diri dia sendiri, kerana anda pun tahu Tasik Chini ada naga, ada pelbagai haiwan-haiwan jelmaan yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Cumanya apabila pelancong tersebut daripada England datang ke Malaysia, pergi ke Tasik Chini, dan dia menyelam ke dasar tasik, dan dia melihat di dasar tasik tersebut satu
satu kota purba yang mana di hadapannya itu ada pagar dan satu mata, sepasang mata yang mana berwarna merah, dan secara tak fikir panjang lagi, pelancong tersebut terus naik ke atas dan dia senyap sepanjang perjalanan untuk balik semula ke KL. Dan bila sampai ke Kuala Lumpur, barulah dia cerita kepada kawan dia bahawa dia ternampak sepasang mata yang kemerahan di bawah dasar Tasik Chini. Dan memang benarlah bahawa di dasar Tasik Chini ini mempunyai kota purba yang ditenggelamkan pada satu masa dahulu. Dan itu baru kita cerita tentang kota, belum kita cerita tentang lagi Bukit Piramid. Dan memang saya pernah pergi ke Bukit Piramid di Tasik Chini. Memang saya nampak di sekeliling Tasik Chini itu mempunyai bukit yang berbentuk tepat seperti piramid. Dan kita kena faham, piramid ini fungsi dia bukanlah binaan semata-mata, tetapi piramid adalah tempat untuk menyimpan pelbagai khazanah, pelbagai barang-barang yang berharga. Dan pada zaman Nabi Daud pun, sebelum berlakunya banjir besar, piramid dibina oleh Raja Saurid bin Salhuk adalah bertujuan untuk menyimpan ilmu-ilmu untuk satu peristiwa banjir besar yang akan berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi piramid ini bukan sekadar ada di Mesir, ada di tanah Arab, tetapi di tanah Melayu sudah lama ada. Dan biasanya piramid ini telah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang kita pun jika tak tengok dengan teliti, maka kita tak akan nampak bentuk piramid yang sebenar. Menurut penduduk sekitar di Tasik Chini, pada zaman-zaman dahulu, zaman sekarang agak kurang, dan saya pun baru balik ke Tasik Chini, berjumpa dengan orang asli apa semua. InsyaAllah nanti video tu akan diupload selepas video saya ini. Bahawa di Tasik Chini memang ada haiwan-haiwan jelmaan, antaranya gajah putih, harimau jadian yang badannya sangat besar. Bila pijak sahaja akar kayu itu akan remuk, patah. Nak bagi tahu betapa besarnya harimau jadian tersebut. Tetapi harimau tersebut tidak mengganggu penduduk kampung, hanya sekadar lalu sahaja. Dan haiwan-haiwan jelmaan lain seperti naga, antara lainnya juga kerbau emas, badak putih, beruk bertongkat dan sebagainya. Beruk bertongkat ini dikatakan adalah mereka yang telah disumpah, yang dulunya mereka manusia telah disumpah menjadi beruk. Wallahualam. Jadi kisah ini adalah kisah yang saya dapat daripada penduduk di Tasik Chini. Jadi benda ini wallahualam terpulang kepada anda untuk percaya ataupun tidak, tetapi saya lebih tertarik untuk cerita kepada anda berkenaan dengan khazanah yang ada di Tasik Chini. Dan sebenarnya kalau kita nak tahu cerita sebenar di Tasik Chini, kita perlu mendekati penduduk setempat, antaranya adalah orang asli. Dan orang asli sebenarnya waktu saya ke sana memang nampak ular besar yang panjangnya 40 kaki, memang selalu. Naga memang kata mereka sudah jarang dan memang tidak ada. Dan menurut pendapat Sultan Abu Bakar Pahang, itu antara last yang pernah nampak naga Tasik Chini. Naga Tasik Chini ni ada banyak. Tadi ada naga sisik emas, ada naga sisik perak, dan naga sisik emas ni dipanggil sebagai Gumum Siraja. Jadi nama-nama naga ini adalah yang merujuk kepada tasik-tasik. Dan di Tasik Chini ni sebenarnya bukan satu tasik saja, tetapi ada 12 tasik di tempat tersebut. Jadi sebenarnya harta-harta yang ada di tanah Melayu ini bukanlah harta yang boleh diambil sesuka hati seperti di Pulau Nangka. Beberapa kali cubaan yang diusahakan tetapi hanya menemui kegagalan, kerana harta tersebut bukanlah harta yang boleh diambil sesuka hati, kerana ianya mempunyai waris ataupun hanya yang berhak saja boleh mengambilnya. Dan yang akhir sekali saya nak bagi tahu anda semua, harta di tanah Melayu sebenarnya menanti masa untuk digunakan pada satu saat, pada satu masa yang diperlukan pada masa akan datang. Jadi insya-Allah cukup setakat ini perkongsian saya berkenaan dengan piramid di tanah Melayu. Dan jangan lupa untuk dapatkan karya terbaru saya, iaitulah The Lost of Gold Island, yang mana karya ini adalah kesinambungan daripada buku Malacca Has Fallen. Dan The Lost of Gold Island ini adalah karya kedua saya, dan moga-moga karya ini mampu untuk menjawab segala persoalan anda, segala keraguan anda berkenaan dengan sejarah bangsa. Jangan lupa untuk dapatkan dua karya ini untuk anda fahami kesinambungan antara dua karya ini, insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum.